InsyaAllah pada hari ini, tengah hari ini kita akan sambung perbincangan hadis yang ke-21 daripada susunan hadis 40 Imam Nawawi Al-Arba'un An-Nawawiyah, yang sudah sekian lama kita baca di sini, insyaAllah campur dengan cunti dan seumpamanya. Dan tajuk untuk hadis dengan hari ini adalah berpegang teguh dengan Islam, saranan daripada Nabi SAW berdasarkan satu peristiwalah dialog dengan sahabat dan seumpamanya. Hadis ini daripada An Abi Amrin Waqila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. Hadis ringkas tapi besar dan dalam maknanya sebenarnya. Kita ulang sekali lagi hadis ataupun matan ataupun teks hadisnya. An Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik, terjemahannya daripada Abu Amr, dan ada juga yang berkata Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia kata apa dia? Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli, katakanlah kepadaku, sebutlah padaku ataupun ajarlah kepadaku, fil Islam, sesuatu yang daripada Islam, dalam Islam, qawlan, suatu perkataan yang mana la as'alu anhu ahadan ghairak, yang mana tidak lagi aku perlu soal orang lain selain daripada kamu. Seorang sahabat mari jumpa Rasulullah, kata, ya Rasulullah, ajarlah satu benda kepada aku, ajarlah pada aku satu perkara yang bila aku belajar benda tersebut, aku tak perlu tanya dah tentang Islam ni selain daripada kamu, cukup dah. Begitulah. Maksudnya dia nak benda yang paling padu lah, paling solid, paling kita kata mudah ya juga. Sebagaimana ada sahabat lain tanya soalan-soalan yang lain lah. Ada yang tanya apa dia, ya Rasulullah, kalau kami buat benda-benda yang wajib je, solat wajib, puasa wajib, gini ni, layakkah masuk syurga? Maksud kata ya. Maksudnya, tapi syaratnya buat yang wajib tu dengan tidak buat yang haram. Tapi yang wajib buat, yang haram pun buat, ni masalah. Semayang, bang, puasa, zakat, haji tak tinggal, tapi berjudi, merokok, berzina, apa semua buat juga. Tak boleh lah. Maksudnya mencampurkan dua elemen, ma'ruf dan munkar, pada tempat yang sama. Sedangkan Islam ajar kita al-amr bil ma'ruf, an-nahyu anil munkar. Suruh benda baik dan larang benda munkar, kena sekali. Dia ataf, dia menghubungkan dua tu. Benda yang bertentangan tak boleh duduk sama. Antara syirik dengan tauhid tak boleh duduk sama. Kita kata kita tauhidkan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dalam masa yang sama, bila mana diuji oleh Allah dengan sakit yang nampak secara medikal ataupun sakit yang benda-benda gaib ni, tanpa, without any hesitation, tanpa sebarang keraguan, menggunakan khidmat bomoh, pawan, dukun, percaya pada tangkal mangkal, sial majal dan seumpamanya. Tapi dalam masa yang sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam masa yang sama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini masalah. Sebab tidak boleh campur antara tauhid dengan syirik, memang tak boleh campur. Kalau kita kata kita tauhid, maka kita kena usaha untuk memurnikan, memutlakkan tauhid kepada Allah. Maka segala benda yang boleh merosakkan tauhid itu perlu dinyahkan sama sekali. Saya secara peribadi, bidang pengajar saya pengajar Melayu lah, peradaban Melayu Islam, kita melihat fenomena itu memang wujud dalam tradisi sejarah budaya kita yang buat sekian lama lah.
Cumanya adalah dia punya perincian. Apabila sesuatu kaum ataupun sesuatu individu itu buat tanpa tahu status ataupun batasan ataupun rukun hukum hakamnya, semoga Allah Taala ampunkan. Tapi kalau tahu dah bahawa dalam satu majlis itu, contohlah setengah tempat di Borneo, saya tak sebutlah Sabah Sarawak ke mana, bila berlaku kematian, sebab di sana ni agama keakraban dari sudut etnik bangsa tu lebih tinggi kadang-kadang daripada sentimen agama, ya. Jadi contohnya bila ada ahli keluarga yang meninggal, dan mungkin yang meninggal tu Islam, cuma dia masih ada adik-beradik dan juga dia masih ada saudara mara kawan-kawan yang bukan Islam, maka adat di sana adalah antara ya, tidak semua, antaranya contohnya ada sambutan-sambutan tertentu. Jadi kalau sambutan yang bukan Islam tu dengan araknya, dengan judinya, jadi kalau yang Islam pun buat begitu juga, tak boleh lah, sebab yang mati tu Islam. Maksudnya itu dari sudut budaya dia masih lagi agak walaupun ada usaha untuk memurnikan, tapi semestinya makan masa yang panjang lah. Baik, kebetulan saya duk baca ataupun sedang usahakan untuk terbitkan tesis sahabat saya yang kaji tentang orang Bajau Sabah. Menariklah dia tengok aspek. Rupanya banyak je sama dengan orang Melayu di Semenanjung, cuma namanya lain-lain. Dia punya nama tu macam-macam lah, nama-nama dialek sana. Baik, katanya di sini jadi sahabat Rasulullah ni datang jumpa Rasulullah, dia nak satu. Jadi ini juga boleh jadi pengajaran pada kita. Sebenarnya untuk nak mengamalkan ataupun nak melaksanakan satu tugas ni, kita kena jelas arahan tu apa, benda yang paling terbaik. Contoh, bila dalam bidang akademik lah, kita duk tulis, suruh anak murid tulis assignment lah apa semua ni, ataupun kami pensyarah kena tulis jurnal lah apa semua, kena reject, stres tulis susah-susah dah, hantar kena reject. Jadi kadang-kadang tanya, engkau nak apa sebenarnya? Cuba bagi tahu nak apa sebenarnya. Kadang-kadang kena tanya begitu, kepada isteri ke, kepada suami ke, kepada bos kita ke, sebenarnya tuan nak apa sebenarnya? Cuba bagi tahu direct. Nombor satu apa nak? Nombor dua, okey saya nak buat ni. Jangan duk buat dulu, tak apa, nanti saya mau. Buat kita atas dia reject, kena 10 kali air naik angin. Kita buat sampai tak balik, malam pun semua tu gini. Bila duduk tanya nak apa sebenarnya, cuba jelaskan nak apa, 1, 2, 3. Okey, saya buat yang ni, ikut yang ni. Sebab tu saya dulu walaupun pernah kerja di syarikat-syarikat besar, tapi ada setengah syarikat besar ni, korporat ni, bila meeting apa semua dia tak buat minit, dia macam ceramah motivasi je. Jadi meeting pada bulan depan, bos ni tak ingat dah yang dia cakap pada bulan depan tu. Dia pun kita kena macam ni. Kata bulan lepas macam lain. Lepas tu dia marah lah, gini. Saya, orang lain entahlah kenapa tak berani nak bersuara. Saya bila benda nampak begitu, kita tak bangun menentang, tapi menjelaskan keadaan. Datuk, minta maaf. Datuk lah, bos saya dulu tak sebutlah mana-mana apa. Kata Datuk, minta maaf, seingat saya kita meeting 2 minggu lepas ataupun bulan lepas, Datuk sebut macam ni. Saya ada tulis detail, bahkan saya email pada semua staf-staf bawah saya yang Datuk nak. Jadi pada saya benda tu nak capai ambil masa 6 bulan, setahun. Dia tak boleh bulan lepas nak lain, bulan ni nak lain, bulan depan lain pula, mati kita. Jadi dia pun, ya saya cakap macam tu. Kadang-kadang kena direct. Jadi hamba Allah ni pada saya begitulah. Dalam banyak-banyak isu tu, dia nak satu benda yang dia nak pegang tu kemah, supaya betul-betul dia buat tu betul. Jadi Rasulullah, apa benda yang tentang Islam ni, kalau saya tanya kamu, saya tak perlu tanya dah orang lain, sebab orang lain bukan sumber utama. Saya nak pegang yang kamu je. Ni sahabat ni. Jadi kita pun mungkin kena ambil semangat tu juga dalam isu-isu tertentu Macam inilah, duduk merajuk lah apa semua contoh.
Awak nak apa sebenarnya ni? Dia merajuk, dia bagi sains-sains. Kita tak faham. Memang orang lelaki ni tak faham lah. Nak apa sebenarnya? Cuba cakap betul-betul nak apa. Cakap. Tak nak cakap tulis. Oh, nak hembek. Tak apalah, kita usaha. Ini pusing-pusing jauh-jauh. Begitu. Baik. Seterusnya. Qala, jadi Rasulullah pun dalam menjawab isu tersebut, tapi kena ingat juga Rasulullah SAW menjawab untuk soalan individu, dia akan jawab sesuai dengan individu tersebut. Mungkin kalau datang sahabat lain tanya, ya Rasulullah cerita gini ni, Rasulullah akan bagi jawapan lain. Kenapa? Kerana Rasulullah mengenali setiap sahabat ni secara peribadi, dan biasanya Rasulullah akan jawab dengan kadar ataupun keperluan sahabat tersebut. Maka dalam kes ini, riwayat Muslim ataupun Abu Sufyan, Abu Amrah Sufyan bin Abdullah ni, bila dia tanya Rasulullah begitu, Rasulullah pun jawab, amantu billahi thumma istaqim. Berimanlah kamu kepada Allah dan istiqamahlah. Istiqamahlah, yakni konsisten, yakni berturutan. Kul, katakanlah, aku beriman kepada Allah, thumma istaqim. Barangkali ada sebab khusus kenapa Rasulullah jawab begitu kepada hamba Allah ni. Dan mungkin kalau sahabat lain mari tanya soalan yang sama, Rasul kata, solatlah di awal waktu, as-salatu ala waqtiha. Dalam hadis lain, bila sahabat datang tanya, ya Rasulullah, ayyul amalil afdal, amal mana yang afdal di sisi Islam ni? Maka Rasulullah jawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Maka Rasulullah tahu sahabat ni dalam bab lain okey belaka dah, cuma dalam masalah khidmat pada mak ayah dia kurang sikit. Bukan tak buat langsung, kurang sikit. Jadi dia kena cantikkan lagi bab tu. Bila datang sahabat lain, ayyul amalil afdal ya Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, solat pada waktu dia. Ni kehebatan Rasulullah sebagai leader lah, sebagai pemimpin di zaman dia ataupun di tempat dia tu. Baik. Jadi dalam huraiannya, guru kami ini mengatakan, amantu billahi thumma istaqim. Istiqamah bermaksud i'tidal. Istiqamah, antara kata lain ataupun maksud lain bagi istiqamah adalah i'tidal. Biasanya kita i'tidal ni masa bila? Masa dalam solat lah. Iaitu bangkit daripada rukuk, sebelum turunnya sujud, kita i'tidal sekejap. I'tidal ni berhenti di tengah-tengah seketika. Berhenti dalam keadaan yang tegak macam qiyam, selepas rukuk, sebelum turunnya sujud. Dan berada tepat di atas iman. I'tidal, berhenti dalam keadaan terbaik di atas keimanan. Itu istiqamah. Kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kamu melakukan semua tuntutan yang dituntut ke atas orang yang beriman. Itu maksudnya bila kita kata kita beriman kepada Allah, jadi segala apa yang disuruh dalam kerangka iman itu kena ikut belaka lah. Bukan masuk beriman pada Allah. Kalau gitu beriman pada Allah je lah. Beriman pada malaikat tak payah, beriman pada kitab tak payah, pada Rasul tak payah, hari kiamat tak payah. Tak boleh. Kerana beriman kepada Allah itu merangkumi semua sekali dah, iaitu rukun Islam, rukun iman, segala syariat dan seumpamanya. Baik. Istiqamah juga bermaksud melakukan semua perkara yang dituntut tadi. Tuntutan wajib pula, dan tuntutan wajib buat dan tuntutan sunnah selagi mampu buat. Wajib, maka wajiblah. Sunnah ada perbincangan. Guru kami Fadilatul Syekh Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman Hafizahullah, Abu Anas Madani, dia suka untuk memberi kefahaman ta'rif. Bila kita pakai ta'rif sunnah ataupun hukum sunat itu, buat boleh pahala, kalau tinggal tidak mengapa. Ini menyebabkan kita tak berapa ada motivasi nak perbanyakkan ibadah sunat. Itu realiti lah. Tidak orang lain, saya sendiri pun memang tak ada motivasi. Benda sunat, benda wajib pun na'udzubillah min zalik, terlepas-lepas na'udzubillah. Tapi talbis iblis
tipu daya iblis, kadang-kadang orang boleh bersungguh-sungguh buat benda sunat, dia tertinggal benda wajib. Contohnya apa dia? Isu semasa lah. Cium cium apa dia? Cium bini kan? Cium bini boleh pahala, tak ada masalah. Hajar al-Aswad sebagai contoh, sunat saja, bukan rukun apa semua, tapi ada desakan kadang-kadang untuk nak sungguh-sungguh di situ. Baik, sunnah kalau ikut Dr. Basit, dia kata pada zaman kita ni kena difahami sunat tu sebagai apa dia? Kalau buat dapat pahala, kalau tinggal kita rugi. Barulah barangkali ada sedikit semangat nak sebelum tidur tu nak baca surah Al-Mulk, ataupun baca 3 kul, ataupun baca ayatul kursi sebelum tidur kan, ataupun berwudu dan seumpamanya. Cuma masalah berwuduk ni, kita mazhab Syafi'i ni ada isu sikit lah bagi yang ada isteri. Sebab bila ambil wuduk, kita nak tidur sebelah bini, mestilah nak peluk bini kita tu. Tapi kita mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i tersentuh pun sudah batal. Jadi payahlah sikit. Betul macam mana? Bagi cadangan lah, malam ni awak tidur belah sana sikit, tak batal tengah, jangan situ. Saya nak tidur dalam ada wudu, boleh ke? Payah. Jadi dalam bab ni kita tapi banyak lagi sunnah lain, tak ada isu pun. Cuma kalau kita rigid di situ, kita terlepaslah pahala sunnah tidur dengan wudu tadi. Baik. Jadi begitulah sunnah ini, kalau difahami sunnah yang sunat hukumnya, sebab sunnah ni ada yang haram. Sunnah Rasulullah ni bukan semuanya wajib ataupun sunat. Ada yang wajib. Sunnah Rasulullah dalam solat yang wajib. Ada sunnah yang sunat. Dan ada sunnah yang makruh. Ada sunnah yang hukum-hukum taklifi yang lain itulah. Apa contoh sunnah yang haram? Rasulullah kahwin lebih daripada 4 orang. Sunnah Rasulullah buat. Sebab ta'rif sunnah ni ma usifu min Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqrir. Segala apa yang disabitkan kepada Rasulullah daripada perkataan, perbuatan dan perakuan, semua sunnah. Jadi Rasulullah sepanjang hidup selepas kematian ataupun Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Rasulullah telah kahwin ramalah, Aisyahnya ada, apa, Zainab 2 dan ramai lagi. Kita pun kata Rasulullah boleh, kita pun boleh juga lah. Tak boleh, sebab Al-Quran telah hadkan. Poligami ni satu benda yang biasa diamalkan dulu. Tidak ada lelaki yang tak poligami zaman dulu. Tetapi Islam mari hadkan. Bukan Islam suruh sila, bukan. Islam hadkan. Kerana amalan dulu, bila kahwin ramai, anak ramai, bini ramai, hamba pun ramai, diabaikan. Maka Islam hadkan, kamu hebat macam mana pun, mampu dari sudut keuangan macam mana pun, mampu dari sudut tubuh badan, fizikal macam mana pun, 4 orang saja. Isteri yang sah. Tapi kalau hamba ataupun jariah, itu hukum lain. Ada perbincangan lain pula. Dan seumpamanya. Baik. Jadi Syekhuna Fadilatul Syekh Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, dan saya fikir itu ta'rif yang paling sesuai untuk kita ulang-ulang dalam kepala lah. Benda sunat ni buat dapat pahala, kalau tinggal rugi. Maka ada benda-benda sunat yang kecil-kecil tu kadang-kadang kita 50-50 nak buat, kita rasa lebih bermotivasi untuk buat. Sebab apa? Tinggal rugi. Begitu. Baik, terus katanya istiqamah ini ialah istiqamah di atas landasan agama. Manakala berada dalam mana-mana kumpulan dakwah adalah wasilah untuk mencapai matlamat, iaitu melaksanakan Islam. Dari dulu lagi, pada zaman moden, munculnya jamaah-jamaah, kumpulan-kumpulan. Bahkan tidak dapat dinafikan dalam konteks demokrasi, munculnya parti-parti politik. Itu semua adalah wasilah, bukannya matlamat. Wasilah apa dia? Wasilah ni alat lah, alat untuk nak mencapai. Dia bukan matlamat. Dalam kubur tidak ditanya awak dulu NGO apa, jemaah apa, parti apa, tidak. Tapi dia ada matlamat yang lebih besar lagi. Baik, seterusnya kesilapan sebahagian orang hari ini apabila dia memohon Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia istiqamah di atas wasilah,
Bukan di atas agama, tapi sepatutnya di atas din, atas agama, petunjuk agama Quran dan Sunnah, bukannya atas wasilah tadi. Wasilah boleh berubah dan tidak haram untuk berubah wasilah ni. Hari ni masuk apa nama jemaah ABIM contoh. Kawan-kawan saya pun ramai ABIM lah sampai hari ni. Esok tengok-tengok masuk jemaah lain dah, NGO, Ikram pula. Biar tak ada apa. Mana boleh, ni macam keluar agama dah. Tak ada. Orang boleh 2-3 NGO serentak, tak ada masalah. Sebenarnya dia patut berdoa, kata guru kami ini, supaya Allah SWT menjadikan dia istiqamah di atas agama Islam. Ini kerana wasilah ini berubah-ubah mengikut posisi kepimpinan. Islam tetap kekal abadi. Berdoalah kepada Allah SWT agar kita sentiasa istiqamah dan tetap bersama Islam. Walaupun wasilah berubah-ubah, dan biasanya perubahan wasilah ini akan membawa kepada perbezaan perkara-perkara furu'. Tidak ada isu ya. Berbeza pada perkara furu' ni memang satu rahmat dalam Islam. Termasuk dalam urusan fiqh, termasuk dalam urusan akidah, furu' akidah. Bukan usul akidah ya, furu' akidah. Ia satu rahmat, percambahan ilmu. Bahkan dia menyebabkan seseorang itu tak mudah untuk dikafirkan, dikeluarkan daripada Islam. Kalau tidak, kita tengok orang pergi ke Mekah. Tak payah pergi Mekah, pergi UIA je. Tengok, pelik ni cara orang ni solat ni. Orang lain semua angkat takbiratul ihram, dia Allahu Akbar, panggil tak bergerak, duk sterik begitu. Ni mari mana pula ni? Sesak ke apa ni? Tengok. Jadi keluasan benda-benda furuk ni boleh menyebabkan kita relax lah. Yang biasa, orang yang biasa pergi Mekah, orang yang biasa pergi ke UIA ke, dia okey je. Tapi mungkinlah ada yang tak biasa tu, dia akan tengok pelik lah, macam mana ni. Baik, benda yang boleh berbeza. Tapi bila kalau tengok dia solat pun, kita kiblat sini, dia kiblat belakang pada kita. Dia kata, ni solat ni. Tak, kami, keluarga kami solat menghadap matahari. Mari mana pula pun ni. Nah, tanya, mengucap macam mana? Dengan dia mengucap pun lain pada kita. Bukan agama Islam ni, nampak Melayu muka. Kita ingat Melayu Islam belaka. Rupa-rupa agama apa dia? Agama matahari apa benda tu. Di Penang ni semua matahari. Dia menghadap, dia solat tu menghadap matahari. Solat dia tu pun pelik dah, menghadap matahari. Kita ingat Melayu Islam, rupanya Melayu tidak Islam. Ada terkejut kes yang berlaku. Sahabat saya cerita, ada 2 kes. Satu kes pergi meminang nak berkahwin lah. Dah berkahwin dah. Kes yang pertama dah kahwin, duduk sekali apa semua. Isteri perasan suami ni pelik. Setiap tak pergi semayang masjid seorang. Tak apalah, itu ramai. Bukan tak apa, maksudnya ramai yang tak buat gitu. Tapi rumah dia tak semayang. Ataupun dia duduk dalam bilik-bilik seorang gitu. Jadi lama-lama isteri dia pun pelik lah. Tanya adik ipar, abang tu macam mana semayang lagu gini-gini? Adik ipar jawab, memang kami semayang lagu tu. Sudah cek satu keluarga yang kata agama matahari tadi tu. Siapa dia, apa dia nama dia, pengasas dia tu, Orang Penang. Haram lah, lama dah sudah dia fatwakan sesat dan diharamkan. Baik, kes yang kedua, pergi masuk meminang, rombongan meminang masuk rumah 2 tingkat. Masuk waktu asar, mitoklah nak solat. Tuan rumah baiklah, ada berapa pergi solat atas, ambil wudu, solat atas. Naik tingkat 2 tu, terkejut. Tingkat 2 tu, sebesar-besar dinding tu gambar siapa? Ayatullah Khomeini. Terkejut semua hadirin. Balik-balik, riki, memang satu keluarga. Bukan penyokong biasa Syiah lah, memang beramal dengan Syiah. Begitu. Tarik handbrake lah. Terkejut. Jadi tuan-tuan ni yang nak terima menantu apa semua ni ramal ni, saya rasa ni anak-anak dah mula kena check tu. Saya dalam kelas saya pesan pada pelajar, awak semua ni media sosial tu, Facebook ke berapa hari ni, TikTok lah apa semua tu, itu adalah awak punya apa nama dipanggil, profile online.
yang mana majikan nanti bila dah graduate nak kerja, interview, maka majikan akan minta interview tauliah pun minta Facebook tu. Jadi dia akan minta untuk nak tengok nampak duduk sakan, duduk guling-guling, nak bermain, duduk pusing-pusing. Nah, ataupun segala yang dibincangkan secara online tu benda negatif saja. Orang ni tak betul, orang ni tak betul belaka. Jadi sebagai interview orang yang menemuduga, kita tengok tak berapa mau. Lihat budak ni walaupun mungkin dia skillful ataupun mungkin CGPA dia tinggi 4.0, tapi segala benda yang dia bincang di dia punya media sosial negatif. Tak nampak baiknya di mana. Walaupun itu peribadi dia, tapi ia akan efek nilai kerja tu, persepsi. Bahkan saya sebut pada pelajar-pelajar kami, jangan terkejut. Pak mentua, bakal pak mentua, mak mentua awak pun akan tengok benda tu. Akan tengok online apa semua tu untuk nilai tingkat awal ada seumpamanya. Bahkan kita lah ayah ni wajar temuduga sikit. Bakal menantu tanya dah. Yalah, benda-benda asal agama. Lagu mana, apa pandangan tentang ni, kena buat soalan lah sikit. Kena siapa nak ni apa nama? Agama apa dah, mazhab apa, tanyalah. Dia kata kami solat gini, kami tak sambut hari raya, solat Jumaat tidak. Sudah main mana pula pun ni. Keluarga kami tak solat Jumaat. Syiah tak solat Jumaat. Tak solat Jumaat. Mereka yang pergi melancong ke Iran, Sunni, masalah lah. Nak solat Jumaat, masjid ada semayang. Dan sekali mana kena pergi ke embassy Indonesia ataupun Malaysia, ada solat Jumaat lah tu. Ini cerita kawan-kawan guru-guru kami yang pergi ke Iran lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala. Jadi benda-benda begitu pada saya satu benda yang perlu kita ambil cakna juga untuk masa zaman-zaman sekarang ni lah, supaya tidak terjadi benda-benda yang tak patut terjadi. Baik, kita baca satu lagi hadis sebelum kita berhenti. Hadis yang ke-22, an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari, Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaytul maktubah wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah qala na'am. Ni hadis yang saya sebut tadi tu, rawahu Muslim, daripada Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang lelaki. Jabir bin Abdullah ni cerita ada lelaki sahabat jugalah, mari tanya Rasulullah. Dia tak sebut siapa, dia tak sebutlah siapa, tapi dia tengok benda tu, peristiwa tu berlaku ke lagu mana. Maka dia kata ada seorang lelaki telah bertanya pada Rasulullah SAW, apa pandangan kamu, maksudnya kamu di sini Rasulullah, sekiranya aku solat 5 waktu, yakni aku jaga solat 5 waktu, dan aku berpuasa pada bulan Ramadan. Tak lama dah kita ni, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan aku menghalalkan apa yang Allah halalkan, dan aku haramkan apa yang Allah haramkan. Without any question. Apa yang Allah halalkan, halal lah. Maksud dia kata, aku ni orang yang taat lah. Aku taat segala apa perintah asas agama ini. Maka dia berkata, adakah boleh aku masuk ke dalam syurga? Layak ke kalau aku buat benda-benda asas ni saja ni? Tak join jemaah, tak join NGO, tak pergi, apa dia lagi? Dia lah macam-macam setengah orang tu yang buat apa semua tu. Dia kata, aku ni aku nak jaga benda-benda ni je ya Allah. Maksudnya aku denganmu saja. Masuk syurga tak aku? Ada peluang ke masuk syurga? Rasulullah jawab, mudah saja. Naam, ya. Cuma kalau orang yang berjuang, orang yang berjihad tu masuk awal, awak ni nombor berapa tak tahulah. Masuk jugalah, tapi ujung-ujung lah sikit. Takkanlah buat sikit kena boleh masuk depan. Ni ujung-ujung lah sikit. Kan masuk yang pertama 80,000, kemudian 800,000, kemudian apa semua tu.
Dia tak samalah makamnya, kedudukannya. Cuma asasnya kita kena faham agama aja, Rasulullah bagi tampring pengesahan. Kalau kita ni malah sangat nak buat segala benda yang sunat, segala apa, jaga yang wajib-wajib, asas saja, jaga sungguh dan tak buat dosa dengan orang. Masalah buat yang wajib-wajib tapi dosa buat juga ni. Dosa tu tak buat, dan yang wajib-wajib jaga, yang halal tu ikut, yang haram tu ikut. Maksudnya minimum saja. Kita nak simple life. Kita tak naklah jadi pemimpin ke, nak pergi berjuang ke, nak apa ke. Tak nak. Saya nak jaga diri saya, keluarga saya je. Layak ke masuk syurga? Ya, layak. Tapi kalau orang lain masuk awal tu, kalau orang mati syahid masuk nombor 1 tanpa hisap, kita kena hisap lagi lah. Ujung-ujung lah, kena tunggulah 50,000 tahun, 100,000 tahun, wallahualam. Masuklah juga. Kita berkata better late than never. Better late than never dah. Masuk juga. Guru saya marah bila sebut gitu ya. Almarhum Dr. Kamil Majid, adik pada Prof. Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud Zuhdi. Dua-dua almarhum mati baru tahun lepas. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afi wa'fanhuma. Baik. Masa dah satu kelas tu dia masuk. Dia kata, dia mengajarlah. Orang Melayu ni dia kritik lah, dia bagi pandangan. Dia kata orang Melayu ni mudah berpuas hati. Contohnya bila diberi sekian-sekian, okey dah tu. Dia rasa dia bagi contoh masa nak pilihan raya bagi RM50 tak silapnya lah masa tu ya, saya tak ingat. Okey dah tu, baik sangat tu dia kata. 5 tahun pula baru mari tak apa. RM50 tu dia ulang. Mudah berpuas hati maksudnya. Masuk syurga pun gitulah. Dia kata, bila kata buat begini masuk syurga dah. Okeylah tu masuk juga. Anilah dia kata. Sepatutnya target tinggi nu syurga Firdaus. Tak dapat yang tu turun sikit, okeylah. Kalau target cukup-cukup makan masuk, tak cukup syarat, neraka. Naudzubillah. Ni kita kata tak. Kalau markah periksa tu, antara A dengan A minus tu satu markah. 75 A minus, 76 jadi A plus. Contohlah. Okey dah tu. Tak ada masalah. Juga lulus juga. Ni mentaliti yang kita cuba nak ubah lah Kita cuba nak ubah. Lepas tu dia kata kalau tak begitu kan, tak redha dengan ketentuan Allah pula. Sebab lepas dia mengaji dengan kita, dia mengaji tasawuf. Ustaz dia kata kena redha. Kena cukup. Kita nak banyak-banyak pun untuk apa? Dunia belaka. Sudah. Cukup dah tu. Boleh berapa? Boleh lah luluh abah. Luluh berapa? Boleh A ke? Dah 50 dulu. Kita habis duit banyak-banyak boleh 50 ya. Memang dulu tapi sebagai ayah kita nak yang terbaik lah kan, sepatutnya gitu. Cuba kalau pekerja kita bayar gaji. 2 orang pekerja. Gaji sama dua-dua ni, grade sama, gaji sama, inisiatif sama. Tapi pekerja A ni sentiasa buat yang sunat-sunat dalam kerja dia. Pekerja B cukup syarat yang wajib saja. Dalam konteks itu, of course kita akan bagi sayang lebih pada yang B tadi. Tapi ada situasi kedua. Si A ni masuk pukul 8, keluar pukul 5. Pasca tepat-tepat 8, pasca keluar pukul 5. Hari-hari straight sama. Robot punya orang kerja pun kita kata, kira betul dia ni. Dia mari awal pun dia akan pasca pukul 8 juga. Dia nak bagi cantik nombor tu. Ada orang lagu ni, dia nak bagi cantik nombor tu. Tapi bila penilaian SKT ke apa semua, KPI apa semua ni, yang 85 ni semua tas wajib dia lengkap belaka. Yang B ni yang nampak kalut kulu kili, bila ada program dia lah paling sibuk. Kalau boleh mikrofon karaoke tu dia lah, lepas dia. Contohlah. Menonjollah baiknya, bagi makan jamu apa semua. Tapi bila hujung nilai SKT dia, mari sebelum subuh, balik lepas isyak, bukan main.
Tapi bila nilai balik kerja wajib tak settle, tak capai KPI. Jadi dalam perspektif majikan, yang mana pekerja yang akhirnya kita terpaksa akui menepati piawaian ataupun urusan pekerjaan. Kita terpaksa kata yang 85 ni walaupun nampak macam berkira lah, sebab dia melunaskan tugas-tugas azali dia, tugas-tugas asas dia. Agama ni nak lebih kurang begitulah. Allah nak kita buat ni benda asas perfect, tambah yang sunat. Tapi kalau tak mampu yang sunat, kita kata tak nak yang sunat, nak yang wajib saja, Allah kira dan itu memadai. Cuma kita risau sekarang yang wajib-wajib tu pun tak sempurna, maka ada peluang datang yang sunat-sunat untuk menampung. Jadi itulah keindahan dan ruang yang Allah Ta'ala bagi dalam agama ni. Dan kita berhenti situlah, Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan. Cuma kita baca sikit. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa perkara-perkara sunat itu tidak wajib untuk dilakukan, namun ia rugi jika ditinggalkan. Maka kita sebut tadi, sekiranya perkara wajib dijaga dengan betul dan sempurna, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Tetapi sekiranya ia tidak dijaga dengan sempurna, Allah SWT akan perintahkan malaikat untuk mengambil pahala daripada perkara nawafil, iaitu perkara-perkara sunat yang dia buat dan dia lakukan sewaktu hidup di atas dunia. Disebut dalam satu hadis, apabila salat yang fardu ini ada kekurangan, Tuhan akan menyuruh malaikat mencari yang nawafil untuk tampal balik yang kecacatan yang wajib-wajib tu daripada yang sunat tu lah. Itu dia punya prinsip ataupun dia punya matematiknya dalam kaedah Allah Ta'ala bagi pahala. Dalam hadis ini tidak disebut tentang haji. Oleh itu ulama berbeza pendapat berkenaan dengannya. Pertama, tidak diwajibkan menunaikan haji disebabkan kemiskinan yang dialami. Sebab itulah bila disebutkan fardu haji bagi yang ini istata'ta ilaihi sabila, bagi yang mampu. Tak mampu tak ada masalah. Bahkan ada amalan-amalan lain yang nilainya sama dengan pahala haji walaupun hakikat tak sama. Contohnya apa dia? Datang ke masjid, siapa yang datang ke masjid, tidaklah dia itu datang untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya, maka kana ajruhu tamman hajjatahu, bagi diri mereka itu balasan pahala haji yang sempurna. Jadi kalau kita rasa kita tak mampu dah nak pergi haji ni dengan keadaan K2SP kita, kalau ke mana kerja kita ni nampak tu macam payah dah, tapi tak mustahil. Mari rezeki mana-mana ya. Tiba-tiba orang telefon, marilah nama naik ni, menang apa dia? Nombor ekor. Tapi syarat kena pergi haji. Pening juga mikir lagu mana. Cuma benda macam ni pernah berlaku bila zaman 1MDB. Ramai kawan-kawan saya jadi Tok Imam apa semua, tak ada tu tabung haji, tak ada apa semua tu. Oh, dapat pergi haji belaka gitu. Lepas tu bila timbul isu tu, kita tanyalah, macam mana hukum ni? Tak jawab lah senyap. Yang penting haji kita. Kalau gitu lah ke mana tuan? Muamalah dia sebagai imam, orang yang terima hadiah, halal lah. Sebab masa tu dia pun tahu benda tu salah. Kerajaan bui, ambil lah, saya ambil masa tu. Kalau orang bagi, tapi tak ada lah, tak dapat. Lama lah kawan-kawan saya jadi imam di Selangor. Pergi haji belaka zaman keren jatuh tu. YMDB belaka tu. Kerajaan duk bayar tak habis lagi bunga. Dapat haji. Saya pun seloroh lah. Mereka lepas kes tu dah timbul, saya seloroh lah. Mana Syekh? Apa hukum tu? Ya, itulah banyak juga tu. Allah Rabbi. Benda boleh dah senyap ya. Tak apa. Tak kena kata batal, kena pergi semula. Okay, sikit lagi. Jadi bila lafaz haji tak ada, maka ulama jelaslah, kita pun semua tahu bahawa haji itu pada yang mampu. Yang tak mampu, pada saya kita belajar hadis-hadis amalan yang pahalanya sama dengan haji. Ada banyak amalan yang pahala dia tu sama dengan nilai haji tu. Ada. Kena cari je. Maksudnya apabila seseorang muslim melakukan segala perkara wajib yang disuruh ke atasnya, dia akan masuk syurga sekiranya amalan berkenaan melebihi daripada timbangan dosanya. Namun sekiranya dia sekadar banyak buat perkara wajib dan dosanya juga banyak, pada waktu itu dia memerlukan pahala daripada amalan yang sunat. Wallahu a'lam. Ada satu situasi di akhirat,
Rasulullah tengok dalam mimpi Rasulullah, hadis sahih, panjanglah mimpi tersebut. Dalam satu situasi Rasulullah masuk dalam satu bandar yang putih, dan dalam bandar tu ada sekumpulan manusia yang separuh wajah dia elok, separuh wajah dia buruk. Dan kemudian malaikat arahkan mereka masuk dalam kolam yang ada dalam dalam bandar ataupun dalam taman tersebut. Maka bila mereka masuk, bila mereka keluar, wajah mereka sudah elok belaka. Di akhir hadis tu malaikat pun menjelaskan mereka itu golongan yang mencampur adukkan antara hak dan batil. Pahala pun buat, dosa pun buat. Cuma nasib baiknya pahala lebih sikit pada dosa. Di akhirat apa berlaku? Allah Ta'ala simbolik, bukan simbolik, hakikatnya berdasarkan hadis tadi, pengampunan Allah Ta'ala. Jadi dibersihkan. Sebabnya pahala dia banyak berbanding dengan dosa, maka tetap dapat masuk syurga. Tapi dosa yang ada tu kena dululah dalam kubur apa semua tu. Kena juga. Tak ada tempat nak sampai situ tu. Dia berkata, okey lah tu. Tak ada masalah. Siang kita buat baik, malam kita buat dosa, okey lah tu. Tak boleh. Sebab kalau begitu kena juga. Cuma kemuncaknya nanti Allah Ta'ala ampunkan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.